Dia ada Darul Aman, Mekah Madinah, Darul Barakah, Yaman dan juga Syam, Darul Fitan, Iraq, kemudian Darul Syuhada, Palestin. Jadi orang Yahudi ni memang dia ada gen penakut. Orang Melayu ada gen berani. Orang Arab, kalau Quran sebut apa? Gen dia pengkhianat. Innal A'rab asyadul kufra wan nifaq. Arab tu kalau tak beriman, paling kufur, paling munafik. Munafik itu maknanya pengkhianat lah. Dalam dunia ni, dia ada bangsa-bangsa asas, bangsa-bangsa besar. Contoh, bangsa besar, contohnya bangsa Arab. Okay? Betul antara bangsa besar lah. Bani Israel, bangsa besar. Bani Israel. Bangsa Aryan. Bangsa Aryan, bangsa besar. Bangsa Aryan ni, dia pecah dua. Satu ke timur, satu ke barat. Yang ke barat jadi bangsa Jerman. Yang ke timur, bangsa Parsi. Itu bangsa-bangsa besar dunia. Bangsa Melayu, bangsa besar dunia. Bangsa Slavik. Slavik tu Rusia sekarang. Antara bangsa besar dunia lagi, bangsa Rom. Bahasa India, bahasa Cina, itu bangsa-bangsa besar dunia. Okay? Sebab tu baru ni Putin kata, kita bangsa Slavik akan bersama bangsa Muslim memerangi bangsa Rom. Orang Rom tu orang Barat, orang US tu semua orang Rom. Bangsa Slavik bersama bangsa Muslim akan bersama bangsa Muslim akan memerangi bangsa Rom. Itu kan balik daripada cerita sejarah dulu, lama lagi. Hari ni kita nak cerita pasal Bani Israel. Sebab orang Israel kaji kita. Sebagai orang-orang, dia panggil grup orientalis dia, kaji kita. So kita kaji dia pula. Kita kaji dia pula. Siapa itu bangsa Yahudi? Okay? Saya nak cerita daripada sudut mengenali dia, sudut psikologi dia, daripada sudut maknanya peribadi dia dan sebagainya. Orang Yahudi ni, Allah sebut, wa inni faddaltukum alal alamin. Kami lebihkan kamu ni daripada segala alam ketika itu, sebab banyaknya Nabi dan Rasul daripada Bani Israel. Bani Israel memang banyak Nabi dan Rasul. Bangsa Arab hanya 4 orang Nabi saja. Bangsa Arab. Iaitu Nabi Hud alaihissalam, makamnya dekat Hadramaut. Nabi Shu'aib alaihissalam, makamnya berada di Jordan. Nabi Saleh alaihissalam, makamnya berada di Mesir. Dan Nabi kita Muhammad SAW, makam berada di Madinah. Ini maknanya orang Arab 4 orang Nabi je. Orang Yahudi, bukan Yahudi, Bani Israel. Maknanya ramai Nabi diutus pada dia. Okay. Oleh kerana banyaknya Nabi diutus kepada Bani Israel, nature percaya benda gaib ada dekat dia. Nature percaya, kan Nabi-Nabi ni cerita pasal benda gaib kan. Jadi nature percaya benda gaib memang ada dekat orang Yahudi. Sebab tu orang Yahudi ni, dia memang suka cerita-cerita benda gaib ni. Saya kalau pergi ke sana buat jemaah, kalau jemaah semua dah rehat, saya akan keluar balik. Saya akan melepak dengan diorang semua ni. Saya nak faham cara dia berfikir. Kalau saya pakai cincin kan, cakap cerita. Kau tahu tak, cincin aku ni, malam-malam dia datang mimpi tau. Kan? Dia suka cerita-cerita macam tu. Oh ya ke? Jual lah kat aku. Mana boleh. Okay. Dia suka cerita macam tu. Tuan-tuan tahu tak? Keris kita banyak ada kat sana. Pergi tengok eBay. Dia jual. Banyak sampai kolektor keris depan saya. Berbanyak keris yang dilelong atau dikata, maknanya pernah ada di sana. Sebab keris kita memang banyak cerita mistik. Kita ni banyak cerita mistik. Banyak daripada sana pun. Okay? Jadi maknanya, nature percaya benda gaib memang ada kat dia. Badan dia penuh tangkal. Tangkal. Kepala tu tangkal tu. Yang berat-berat tu tangkal tu. Kalau tuan-tuan pergi nak tahu kedai orang Arab ke ataupun orang Israel, mudah aja. Kedai orang Arab, kedai orang Israel confirm ada tangkal. Kita boleh tahu memang kat pintu ke atas confirm ada tangkal. Tangkal dia bulat macam tu. Dia panggil ma'zuz. Confirm ada tangkal kalau kita pergi. Sebab kita tak dapat beza muka. Macam muka Arab, muka Israel lebih kurang sama je. Macam diorang tak dapat beza kita lah. Orang Malaysia, orang Indonesia, kita orang Kemboja. Dan kita orang kau sini kita dapat beza. Diorang bukan saja bangsa-bangsa Nusantara. Kita dengan Cina pun tak ada beza. Kita datang sana, kan dekat kita Cina kan? Ada kita cakap lah sepatah dua bahasa Cina kat kita tu kan. Dia tak ada beza. Jadi orang Israel confirm.
Orang Israel, kenapa dia tembak orang baling batu dekat dia? Sebab bagi dia, kena batu tu sway. Ha. Kalau dia kena batu, dia akan pergi dekat rolling wall itu, dia akan baca. Tuan-tuan pernah nampak tak? Yang pakai apa nama? Pakai senapang pun semua, terus pergi tu aduk kan. Itu lepas kena baling batu tu. Kan? Kan? Padahal dia kena batu sway. Sebab tu kenapa dia boleh tembak anak-anak kecil dan plastik batu? Sebab pada dia, kepercayaan dia. Dia suka percaya benda-benda mistik ni. Saya pernah tanya dia, bekas Perdana Menteri dia Ariel Sharon, koma 5 tahun Saya kata, come on. Engkau punya teknologi perubatan ni tinggi tau. Engkau tahu tu dah brain death, dah mati dah tu. Kenapa kau simpan? Oh, no. Ini kena orang Islam punya sihir. Kita tengah usaha untuk ubat lagi. Lepas 5 tahun, dia isytihar mati. Daripada besar tu sampai kurus. Maknanya, buat pasal je. Saya kata, dah isytihar dah. Oh, sihir orang Islam ni kuat. Oh, memang tak boleh nak lawan kita. Bagi dia. Memang menarik. Itu yang pertama dia. Lalu kalau tuan-tuan, seprofesional mana, tuan-tuan cerita benda-benda lain. Suka dia cerita. Malam tadi aku mimpi. Dia suka cerita benda tu. Okay. Sebab tu kita plan. Kenapa dia tak percaya kepada Nabi Muhammad, tapi dia percaya kepada khabaran ghaib Nabi Muhammad? Kita pelik. Kan Nabi kata, akhir zaman besok, semua batu-batu dan pokok-pokok mengeluarkan gelombang yang boleh difahami. Ya ibadah Rahman, wahai hamba Allah. Ni belakangnya ada Yahudi tangkap. Kan? Kecuali satu pokok, bernama pokok Gharqad. Dia sebahagian dari mereka. Dia tak Gharqad. Kita pelik. Dia tak percaya Nabi Muhammad, tapi dia percaya perkhabaran ghaib Nabi Muhammad. Kenapa? Sebab dia suka. Benda ghaib tu dia suka tu. Sebab tu ketika Dajjal datang, kenapa kebanyakan orang Yahudi mengikut Dajjal? Sebab Dajjal buat benda-benda ghaib tu. Dia suka. Kan dalam hadis yang disebut. Kan maknanya, ia tebuk Dajjal sabuna alaf Yahudiyah min Isfahan. Dajjal akan diikuti 70,000 daripada Yahudi daripada Isfahan. Isfahan ni Iran sekarang. Saya pergi Isfahan, saya pergi sinagog dekat Isfahan. Maula Jacob Sinagog. Tuan-tuan cuba search apa nama wujud Maula Jacob Sinagog dekat Isfahan. Orang Yahudi Isfahan. Kan? Sampai Yahudi sana tu. Saya boleh cerita lah kenapa Yahudi. Nanti bab kalau masa ada lagi kita akan cerita kenapa Yahudi daripada Isfahan, kenapa bukan Yahudi yang lain-lain. Okay? Di mana dia suka percaya benda-benda ghaib. Sebab itu kalau Dajjal datang, dia suka apa nama? Dia boleh ikut Dajjal tu. Kita orang beriman, kita ada guideline benda-benda ghaib. Kita ada guideline. Kita benda-benda bertentangan dengan apa yang Quran, hadis dan perbahasan para ulama yang muktabar, kita akan tolak. Sebab tu kita takkan memuja-muja, tangkal, kita akan percaya benda-benda, kita ada guideline kita. Sebab tu apabila Dajjal datang, dia tunjuk sihir dia pun, orang beriman takkan tersilau pun. Sebab kita dapat differentiate, ini sihir ni. Sebab kita ada guideline. Dia tak ada, dia suka benda tu. Sebab tu dia boleh ikut Dajjal benda tu. Itu orang Yahudi sama. Yang kedua, psikologi orang Yahudi ni, dia memang bangsa penakut. Saya bukan buat cerita tau. Tentang kita tak suka dia, kita tuduh dia macam-macam kan. Tentang kalau siapa yang ahli psikologis, psikiatris depan saya, cuba cari rujukan-rujukan, dia sendiri mengakui dalam DNA dia memang ada darah penakut. Sebab dia memang bangsa yang dihalau, dibunuh, di mana dekat Fir'aun jadi humble, kan? Jadi dengan sendiri memang benda tu ada kat dia. Dan dalam Quran Allah sebut isaqaltum fil ard. Dia kalau nak berperang dia tak berani nak pergi perang. Sebab tu ketika perang Uhud kan 1,000 orang mula-mula. 300 orang Yahudi tarik diri. Perang Uhud tinggal 700 orang tau. Nabi tu tinggal 700 orang je. Yahudi tarik diri. Dia tak berani. Dia memang penakut orang dia. Kalau kita pergi sana, dia padahal maknanya pakai senapang punya apa, siapa-siapa pernah ikut dia pergi sana, dia tak berani pandang mata kita ni. Kita pandang macam itu kan, dia alih-alih kita. Dia tak berani. Kan? Orang Yahudi. Dia ada gen penakut. Kan? Dalam diri dia tu. Kan?
Kita orang Melayu ni lebih dia, tahu tak psikologi orang Melayu yang tak ada kat bangsa-bangsa lain. Ya, orang Melayu berani. Orang Melayu. Kita bukan sebab kita Melayu kan kita berani lah. Kita bukan claim Cuba tengok apa apa kata maknanya British punya kajian pasal psikologi orang Melayu. Kita ada satu istilah dipanggil amok. Amok hanya daripada bangsa Melayu. Amok ni bukan mengamuk yang maling pinggan. Buat tinggal lelaki kita buat maling pinggan, balik kawan. Itu mengamuk. Amok ni mana berani mati. Orang Melayu, gen dia ada berani mati tau. Ini bukan kita claim. Bukan kita Melayu kan. No. Suatu ketika kes Rampangan dekat apa nama, dekat Lingga, kan General General TNI Indonesia punya tentera, dia kata jangan main dengan Melayu. Orang Melayu ni ada satu dipanggil amok. Kan dan ada dalam speech dia tu. Amok ni mana berani mati. Orang Melayu ada gen tu ada dalam Melayu. Kalau kita Melayu ni nampak lembut kan. Sampai satu stage apabila dia dah nekat, dia tak kira apa dah. Kan? Kita bukan claim kita bukan claim, itu memang itu reality. Perkataan amok tu sendiri dalam bahasa Melayu. Buka kamus. Amok tu asal daripada bangsa Melayu. Orang Melayu ni dia lebih tu. Orang Yahudi dia ada pengecut. Orang Melayu dia ada darah berani, dia bagi darah amok. Bukan mengamuk tau. Amok tu kalau pinggan tu gaduh dengan lelaki tu selesai ke sendiri lah. Kan? Ini amok tu. Amok maknanya darah berani tu ada. Orang Melayu kita. Saya tak tahu silap. Benda ni saya dengan izin Allah rasa lah. Okay. Saya dengan izin Allah dalam dunia diving ni agak tinggi lah. Syukur Alhamdulillah. Saya ambil sebagai fardu kifayah tu. Waktu saya train cave dive ni dia benda yang kalau orang diving ni cakap orang gila je yang akan pergi ke arah situ lah Sebab apa-apa hal kita tak boleh di atas, dia ada overhead environment. Kita kena teknik keluar. Dan banyak orang pergi masuk cave nak cari jalan keluar tak jumpa, tinggal so the cave dah training dia. Saya waktu train cave dive dekat Mesir tu banyak cave okay. Cave tu lebih kurang dekat 1 km, penetration dekat 1 km. Kita turun 30 meter pakai rebreather 30 meter and penetration dia dekat 1 km. Saya depan, instructor saya belakang. Saya yang bila nak masuk suspend juga, tapi ya Allah, aku bertawakal kepada Engkau ya Allah. Apa tahu kan? Kita masuk ni dah sampai setengah kilometer sampai 500 meter tu. Saya punya instructor yang panggil balik. Cuba balik. Dia tak berani. Dia instructor tau. Orang Belgium. Tapi tak tahu darah dia mungkin semetik ke apa, saya tak tahu. Dekat ada satu orang approach saya daripada satu organisasi. Dia kata, mainlah crossover jadi dia punya instructor. Saya kata, kalau saya nak crossover pun, saya akan crossover technical instructor. Dan saya nak untuk turun 120 meter. 120 meter? Aku pun tak berani. Padahal dia instructor, trainer. Orang Melayu ni dia, itu sedikit daripada diving. Tapi nak cerita dia, benda tu memang real tau dekat orang Melayu kita. Kalau kita dah nekat, maknanya memang takut tak dia. Okay. Jadi orang Yahudi ni memang dia ada gen penakut. Orang Melayu ada gen berani. Orang Arab, kalau Quran sebut apa? Gen dia pengkhianat. Innal A'rab asyadul kufra wan nifaq. Arab tu kalau tak beriman, paling kufur, paling munafik. Munafik itu maknanya pengkhianat lah. So itu sejarah bangsa Arab penuh dengan pengkhianatan. Tombangnya ketika Osmania, kita mengata Kamal Atatürk tau. Kita mengata Kamal Atatürk jahat lah apa semua. Portion Kamal Atatürk kecil je sebenarnya. Kamal Atatürk daripada dalam. Yang besar dia adalah Revolusi Arab 1916. Dipimpin oleh Syarif Hussein. Jadi Syarif Hussein pernah dengar nama Lawrence Arabian. Lawrence Arabian ni satu orang British juga Dia hasut ketua Arab ni, kata gini, kenapa kau nak tak dengan Turki? Arab kena jadi khalifah balik lah. Kita sama-sama tombangkan Turki, nanti kita lantik kau jadi khalifah. Syarif Hussein. Kau setuju? Revolusi Arab. Jadi seluruh orang Arab
dah tinggalkan Turki keseorangan. Kenapa orang Turki, point of view kita, dia maknanya berosak Islam dan kita tak suka dia. Kenapa orang Turki suka Kemal Atatürk? Tuan-tuan sekalian, kenapa? Sebab ketika itu Turki tengah bersendirian dan negara British nak tawan dia dan Kemal Atatürk berjaya pertahankan. Soal dia memang hapuskan Khalifah tu memang teruk dia lah. Tapi kenapa kita nak tahu? Kenapa orang Turki tetap sokong dia? Sebab kalau tak, Turki adalah negara yang mungkin dah dipadam daripada muka bumi. Dah tak elok dah. Sebab tu kita sokong untuk Kemal Atatürk. Jadi sebenarnya Kemal Atatürk menghapus Khalifah, sebahagian yang besarnya adalah Syarif Hussein, orang Arab. Jadi dijanjikan untuk jadi Khalifah. Tombang Khalifah 1924, dia pun jumpa British. Kita tahu tadi kan macam mana British punya pemusuhan dengan Islam. Dia kata okey, Khalifah ada tombang Mash 1924 okey, macam mana nanti aku jadi Khalifah? Okey, boleh. Kau bawa seluruh keluarga kau, kita pergi ke Cyprus. Kita buat lantikan di Cyprus. Sampai di Cyprus, dipenjarakan dia. Sebab itu Syarif Hussein dekat hati kecil dia macam menyesal. Aku pimpin Revolusi Arab, rupanya kena tipu dengan British. Di akhir-akhir hayat dia kata, boleh tak aku nak sembahyang di Baitul Maqdis, boleh tak? British kata, okey, bolehlah. Diterbangkan dari Cyprus pergi ke Amman, Jordan, nak masuk Baitul Maqdis, meninggal dia. Tak sempat sembahyang kat Baitul Maqdis. Sebab daripada dia tu, Baitul Maqdis jatuh ke British, kemudian jatuh kepada Israel. Tapi orang ambil muliakan makam jenazah dia, tanam dekat sekitar Baitul Maqdis. Syarif Hussein. Jadi Arab, dia memang innal Arab asyadul kufra wan nifaq. Kalau tak beriman jangan tuduh semua. Dia tak beriman. Sebab itu apa beza Israel bom Gaza dengan Bashar Assad bom rakyat dia? Bashar Assad tu dah sampai bom pakai nuklear tau. Yang US bagi warning tu kan. Nak tembak Syria. Nak bom lah, tapi janganlah pakai nuklear. Kan? Sampai yang US waktu Trump waktu tu warning dia. Okay. Jadi maknanya itu. Maknanya dia pertama, dia memang percaya benda-benda khurafat ni. Yang keduanya, dia memang bangsa penakut. Cuma, saya nak cerita sedikit kisah. Sebagai penutup kita ya. Cerita sedikit kisah. Okay, satu hari, saya bawa satu grup budak-budak muda ni pergi Palestin. Dari grup orang muda, grup orang-orang yang tidak muda. Bukan tua sensitif tidak muda tua sensitif, tidak muda. Grup muda dan grup tidak muda. Okay. Jadi grup muda ni diver tau, diver. Dia kata, kamu bagi dong kita apa? Kita nak jadi orang Melayu pertama yang menyelam di Palestin, boleh tak Ustaz? Kita boleh urus, boleh. Okey, jadi hari tu yang geng-geng tidak muda ni lawatan biasalah. Adanya makam-makam. Yang geng muda tu saya lead sendiri untuk pergi ke diving. Di Eilat. Eilat ni lebih kurang dalam 200 km lah daripada Jerusalem. Pergi ke Eilat. Okay, sampai di Eilat. Sampai di Eilat ya. Okey, minta lesen kau, bagi lesen. Minta buku log, sebab kita diving ada buku log. Dan orang kalau pergi mana-mana nak bawa buku log, lesen cukup lah. Buku log. Oh, buku log tak bawa lah. Oh, kalau tak bawa, kami anggap kau dah lama tak diving. Kena buat refresh course. 1 jam darat, 1 jam dalam air. Bersama saya dengan Mak Saleh yang lain. Tuan-tuan sekalian, dia buat refresh course, tak skip satu tajuk pun. Satu. Sampai Mak Saleh tu, come on lah. Kau tengok kita pegang tank pun kau tahu. Kita ni biasa ke tak? No. Satu. Dekat dalam air, refresh course pun satu. Tak skip satu tajuk pun. Tuan-tuan menyelam dekat negara Arab. Lebih spesifik Mesir. Dekat Dahab tu dia ada satu dipanggil Blue Hole. Blue Hole ni kalau ikut sebahagian mana kajian, taik bintang jatuh, boom, dekat tepi pantai, wujud 3 kali padang bola sepak, lubang beratus meter ke bawah. Blue Hole. Jadi langkah dekat pantai je. Beratus meter terus. Menyelam dekat Blue Hole. Lesen kau? Lesen sorry lah, tak bawa lah. Lesen pun tak bawa tau. Betul kau diver? Betul. Kamu ke diver apa? Okay. Kau ambil equipment kat sana, tank ambil sana.
Jangan lupa bayar sini. Aku terjun depan tu. Kan? Lesen pun tak check. Sebab itu, Blue Hole di Dahab, nama lain dia adalah Diver Cemetery, perkuburan diver. Bahawa banyak orang meninggal kat situ. Tak check langsung. Tak check langsung. Okay. Habis diving, saya nak makan. Okay. Walaupun ada fatwa kata sembelihan orang Yahudi boleh dimakan, tapi saya tak tergamak nak makan sembelihan orang Yahudi. Sebab orang Yahudi ni dia ahli kitab. Dia sembelih pertama atas nama Allah, Syamshim macam bismillah dia lah. Yang keduanya, dia memang tak makan babi. Orang Yahudi memang tak makan benda tu. Istilah halal bagi orang Yahudi adalah kosher. Kalau tuan-tuan pergi naik kapal terbang pergi ke US ke mana, tak ada makanan halal, boleh minta makanan kosher. Right? Kalau pergi ke mana, tak ada restoran halal, boleh cari restoran kosher. Right? Walaupun ada fatwa kata sembelih Yahudi boleh makan, tapi saya tak tergamak nak makan. Geli aku, kan? Jadi saya cakap, okay, kita cari restoran seafood. Kerja seafood, kita pun cari. Saya ingat lagi nama restoran tu. Saya ingat dekat Google, kita akan jumpa nama restoran tu. Ginger Asian Seafood. Saya ingat lagi. Ginger Asian Seafood. Okay. Saya masuk. Saya buka menu. Saya tengok kan. Tom Yum Big Prawn. Tom Yum udang besar. Saya terus blok mental saya tau. Merepek si Yahudi ni. Tom Yum pada pasir merepek tu Yahudi ni kan. Sebab apa? Saya biasa pergi negara Arab. Okay. Kari rasa kari. Masak sambal rasa kari. 3 rasa kari. Semua ada kari. Tom Yum pun rasa kari. Tuan-tuan pergi kat negara Asian restaurant, semua rasa kari. Tapi saya tak tahu nak minta apa lagi, saya minta Tom Yum. Tom Yum Big Prawn. Tak lama lepas tu, sampai Tom Yum. Saya tengok Tom Yum. Rupa macam Tom Yum ni. Bau. Bau Tom Yum ni. Rasa sebiji macam Tom Yum kat negara kita. Saya sampai panggil chef dia tau. Mana kau belajar Tom Yum ni? Dia kata aku belajar kat Thailand. Dan barang mentah semua daripada Thailand. Kalau dia kata Tom Yum. Jadi, apa yang saya nak cerita kat sini, dia sama je bangsa macam bangsa lain, malah ada bangsa penakut dan bangsa yang paling khurafat. Tapi, ada satu benda, dia kalau buat kerja sungguh-sungguh. Dia tak kerja buat kerja cincai, dia tak kerja buat kerja main-main. Itulah benda yang sepatutnya ada dalam dada orang Islam. Buat kerja tak main-main. Tapi kita orang Islam kan cincai, main-main. Dan kita lebih kurang macam kan, tak buat betul-betul. Tuan-tuan ibu buat kat saya sekalian benda main-main buat betul-betul pun nampak hebat. Benda main-main main badminton kan main tu buat betul-betul nampak hebat, ada piala tu, ada piala ni sampai antara bangsa kan. Naik basikal kan macam main-main. Waktu nak Leto di Langkawi, squad Malaysia kejap-kejap nampak dekat Masjid Negeri, kejap-kejap dekat Kelang, kejap-kejap dekat PJ kan. Benda main-main buat betul-betul pun nampak hebat. Kenapa benda betul-betul kita buat main-main? Kalau benda betul-betul kita buat betul-betul, lagi hebat. Itu benda yang kita kena ubah sikit. Kan? Maknanya jangan buat kerja cincai. Sebagai orang Islam kan, apa pun buat hantar rumah kita. Jangan main-main lah. Kita dianugerahkan rumah. Tapi hari ini cuma buka laci dapur kita. Plastik 3 tahun daripada mana-mana tu dah jadi sarang lipas ada kat situ. Buka store rumah kita. Kipas patah dalam tu. Tika koyak dalam tu. Tukar minyak hitam kereta kan ada baki sikit-sikit kan. Ada dah 5 botol situ. Cuba gabung yang sampah buang lah. Maknanya mengendali rumah kadang-kadang kita tak serius. Kan? Baik kira sawang kan. Aman aja laba-laba tu kat rumah kita dah. Dah 3 tahun dah beranak cucu dekat situ. Cucu dia dah buat sawang belah tempat lain lah tu. Sesekali dia jalan nak lawat cucu dia. Okey, balik. Kita ada masjid. Depan saya mungkin AJK Masjid, AJK Surau. Buat betul-betul. Kan? Jadi kalau benda betul-betul kita akan hebat. Benda betul-betul jangan buat main-main. Benda main-main buat betul-betul pun nampak hebat. Apatah lagi benda betul-betul. Okay? Jadi itu sajalah yang saya nak kongsikan pada hari ini.
InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita jumpa lagi. Okey. Nah, bagaimana nak pastikan sumbangan itu sampai? Okey, ginilah saya cerita ni, sumbangan ni dikutip daripada mana-mana pun, tapi laluan dia hanya ada 3 saja. Sama ada laluan Gaza, laluan Jerusalem, ataupun laluan tikus. 3 laluan saja. Okey. Gaza dah ada laluan dia. Jerusalem dah ada laluan dia. Maknanya apabila macam saya, laluan saya Jerusalem. So apabila kita dah berada dalam negara dia, lagi mudahlah nak hantar sebenarnya. Kita dah dalam negara kita kan. Contoh macam Gaza tu, isu dia adalah Mesir sendiri dah cukai dah. Mesir sendiri itu dah sekat dah sebenarnya. Bukan saja Israel lagi, Mesir itu sendiri. Tapi ada laluan dia. Satu lagi laluan tikus lah. Laluan tikus tu laluan yang ada laluan dia. Okay. Kalau kita tengok orang tu betul ke tak betul, sebenarnya tanya je, ni laluan mana? Itu pun cukup. Kan? Okey. Officially tidak ada isytihar untuk bantuan ketenteraan, tapi ada. Dan sebenarnya kita kalau nak bantuan Palestin ni, dia boleh baca sebenarnya. Kan? Kalau sekarang memang semua laluan telah ditutup. Kalau sekarang kita bagi sebenarnya bukan untuk sekarang. Kita akan manage untuk ke depan ni. Kan? Dia bukan sekarang. Kalau sekarang hantar, dia memang tak berapa ramai. Lori-lori sangkut, berapa lori je nampak masuk. Kan? Dia boleh baca sebenarnya. Sebenarnya peperangan akan berlaku setiap bulan Ramadan. Jadi kalau kita nak bantu, pelan-pelan daripada Rejab lagi. Rejab, Syakban, Ramadan. Jadi Ramadan. Baru ni saya dapat alert untuk Rabiul Awal. Lepas tu Rabiul Awal kita memang dah start hantar. Betul. Siapa pelik? Rabiul Awal tak pernah berlaku tu. Betul jadi. Tapi sebenarnya untuk Rabiul Awal ni spark untuk Ramadan. Tuan-tuan nanti cuba tengok, Ramadan mungkin lebih besar lagi. Jadi maknanya dia spark untuk Ramadan. Jadi maknanya kalau nak manage kan, tak kisahlah mana-mana 3 laluan tu, tapi boleh manage daripada nanti lepas ni Rabiul Awal berakhir, Jamadil Awal juga berakhir, Rejab, Syakban, Ramadan lagi 5-6 bulan tau. Sekarang ni boleh pelan-pelan manage untuk bantuan tu. Tapi kalau orang cakap, sekarang kita mantap, susah sikit lah. Yep. Kedudukan Palestin sehingga nak Dalam dunia ni ada beberapa negara yang disebut dalam hadis ataupun dalam Quran. Antaranya Mekah. Mekah dipanggil Darul Aman. Wahazal Baladil Amin. Mekah, Mekah Madinah tu Darul Aman dipanggil. Dia ada dipanggil Darul Fitan. Darul Fitan ni Iraq. Iraq memang berlaku banyak peperangan kerana fitnah. Sejak dulu lagi. Iraq tu. Nabucodonosor, Mongol langgar Baghdad, sekarang pun, dan besok dekat akhir zaman, peperangan antara Sungai Dajlah dengan Sungai Furat, kan kat Iraq tu. Peperangan kena fitnah. Dia panggil Darul Fitan. Dia panggil Darul Barakah. Darul Barakah ni Yaman dan juga Syam. Syam sekarang besarnya Syria lah. Nabi pernah doakan, Allahumma barik Yamanina, Allahumma barik Syamina. Kemudian ada Darul Syuhada. Darul Syuhada adalah bumi Palestin. Sebab dia memang berlaku peperangan kerana agama sejak dulu. Dia beza dengan Iraq. Iraq peperangan kerana fitnah. Palestin adalah peperangan kerana agama. Itu beza dia. Memang saya dulu. Zaman Nabi Daud, zaman Nabi Sulaiman, zaman Nabi Isa, zaman Nabi Muhammad, tersalib sekarang dengan, memang sampai besok akhir zaman, Dajjal dengan orang beriman juga berakhir di sana. Dia Darul Syuhada. So, dia ada Darul Aman, Mekah Madinah, Darul Barakah, Yaman dan juga Syam, Darul Fitan, Iraq,
kemudian Darus Syuhada Palestin, dan kita Darul Ihsan. Tapi tak disebut lah. Okey, okey lah. Okey. Jadi bila disebut Darul Syuhada, saya pernah tanya Imam Masjid Aqsa. Imam, macam mana orang Aqsa ni boleh berani ya? Macam mana orang Aqsa boleh berani ya? Imam kata apa? Bukan sebab orang tu. Barokah tanah tu jadi berani. Barokah tanah tu. Jadi tuan-tuan sekalian, satu hari saya nak berombongan ke sana. Waktu tu tengah perang Gaza juga. Jadi waktu tu makcik-makcik semua kata, Ustaz, kita cancel lah trip ni. Saya kata, boleh, tapi ground semua dah bayar dah. Jadi dah bayar, nak pulang ni tak adalah. Saya kata, kita pergi je lah. Akhirnya sepakat semua pergi. Sampai sana, makcik-makcik tahu, yang kata nak batal ni, dia kata, saya loh. Serius. Kira, berani makcik ni. Saya teringat Imam kata, sebab barokah tanah tu jadi orang berani. Makcik-makcik tu. Macam bulan Ramadan. Kenapa kita boleh jadi ibadah? Orang isap rokok boleh berhenti merokok. Bukan sebab diri kita, tapi barokah Ramadan. Jadi kita nak ibadah. Barokah tanah Mekah. Orang boleh jadi menangis. Bukan keras di hati. Kat Malaysia tak pernah menangis pun. Kat sana, begini menangis kat Kaabah. Barokah tanah tu jadi kita menangis. Jadi sebabnya satu, dia ada barokah dia. Barokah jadi orang berani. Kita rasa macam mana dia boleh berani ya? Tapi kalau kita kat sana, kita pun super berani, insya-Allah. Okey. Dalam Islam, dia ada dua Syekhul Islam. Syekh Islam yang bagi fatwa. Satu Syekhul Islam bab fiqh. Bab fiqh ni yang bagi fatwa sembahyang, puasa sebagainya. Satu lagi Syekhul Islam bab jihad. Jihad. Dekat Malaysia sekarang tak ada Syekhul Islam bab jihad. Dulu pun ada, dulu sebenarnya ada. Kalau kita baca sejarah. Jadi maknanya, adakah kita nak pergi ke tidak? Sebenarnya kena Syekhul Islam isytihar. Ini jihad. Baru meninggal syahid. Boleh isytihar syahid. Dia tak boleh nak pergi suka. Sana ada fatwa dia. Memang ada perang jihad. Kita belum lagi. So, kalau semangat pun, sabarlah. Maksudnya kena syahid. Dulu, sebenarnya dalam sejarah bangsa Melayu pun ada. Contoh macam, dulu pernah Sunan Gunung Jati adalah Syekhul Islam bab jihad. Dan bila dia keluar fatwa melawan Majapahit adalah jihad, semua Islam keluar. Syekhul Islam jihad. Maksudnya mati syahid. Tombang Majapahit tau. Maka ketika Melaka tombang lepas tu 1511, Syekhul Islam isytihar perang jihad. Kan semua datang, harta daripada Demak. Raja Demak yang kedua, Sultan Pati Yunus, syahid kat Melaka. Kenapa dia isytihar jihad? Dia Syekhul Islam jihad. Kalau kita last yang kita tahu, Tok Kupaloh, Syekhul Islam bab jihad. Sebab tu bila dia isytihar perang jihad, memang orang mak kilau, keluar memang betul-betul. Orang betul. Tuan-tuan sekalian, saya ada manuskrip temu ramah mak kilau daripada Muzium Negara. Kalau nak baca boleh. Saya tengok, dia cerita kisah ada perang. Memang hebat. Dia pernah perang pakai sundang. Dia lepaskan seorang je hidup untuk cerita kisah tu. Bila perang jihad memang tu. Dan orang Melayu kan tak saya sebut tadi. Dia ada amok kan. Amok tu maknanya berani mati tu ada. Dan pepatah Melayu ada sebut, berani mati tak mati, berani hilang tak hilang. Orang berani mati dia takkan mati. Orang berani hilang takkan hilang. Orang yang takut mati tu mati. Sebab dia tak maknanya full punya energi kan. Jangan digunakan falsafah ni untuk gaduh laki bini Abang ni nak berani mati tak mati, berani hilang tak hilang. Gaya kat laki kita. Okey. Sila. Okey. Okey. Imam Mahdi tu apabila dia keluar, batu tu the first dia akan memerangi raja-raja ataupun pemimpin-pemimpin negara Islam supaya tunduk dengan dia dulu. Baru dia akan memerangi negara-negara kafir untuk tunduk dekat dia. Mana dia menundukkan. Jadi sebab tu
Jadi Imam Mahdi ni bukan satu jawatan yang cool tau. Berat Saya pelik kadang-kadang kenapa orang suka nak maki Imam Mahdi kan. Mahdi, kenapa nak senang ke jawatan tu. Dia kena perang dengan Saudi, dengan Syria, dengan apa tu tunduk kat dia. Lepas tu kena isytihat perang dengan Amerika, dengan Rusia. Oi, senang je tu. Kan? Dia bukan jawatan yang cool Dia pelik kan orang cakap baru ni banyak lah orang maki Imam Mahdi tu kan. Okey. Dan Imam Mahdi pun dia tak mengaku Imam Mahdi. Dia pun tak percaya kalau orang bai'ah dia tu, bukan aku, kau cari orang lain. Kan dalam hadis yang disebut Allah persiapkan dia dalam satu malam. Untuk bagi dia confident tu, Allah persiapkan dia satu malam. Dia pun tak mengaku sampai sudah tau. Dia tu Imam Mahdi. Sebab bukan jawatan yang cool bukan jawatan yang senang, bukan jawatan yang glamour kan. Okey. Jadi bila Imam Mahdi besok, bila kita orang Islam tu buat apa? Sebenarnya pada saya cabaran bukan waktu zaman Mahdi. Cabaran ketika Dajjal keluar. Dajjal keluar ketika itu berlaku dua garisan. Orang beriman dan pengikut Dajjal. Dua tu je. Siapa pengikut Dajjal? Orang penyembah berhala. Siapa pengikut Dajjal? Maknanya orang yang tak beragama etis lah. Ketika tu ahli kitab pun dia takkan bersama Dajjal. Ahli kitab akan bersama orang beriman. Sebab ahli kitab dia mentauhidkan Allah. Yang betul-betul ahli kitab Nasrani ataupun Yahudi ataupun Bani Israel ahli kitab. Dia pun tak boleh terima. Sekarang pun kan Judaism kan lawan Zionis. Judaism pun tak setuju yang ahli kitab tu kan. Apa yang berlaku sekarang. Jadi sebenarnya cabarannya bukan bukan Mahdi tu, tapi Dajjal. Tapi kita boleh baca sebab Mahdi akan menang dulu berapa tahun. Ketika tu jangan feel good, jangan jatuh ke zon selesa. Kena bersedia dengan amalan dan sebagainya. Tahu tak kenapa waktu tu orang yang beriman dia zikir dia boleh kenyang? Dalam hadis disebut kan, buat susah sangat. Okey. Ada dua side kita boleh baca di sini. Yang pertama, zikir tu bagi kenyang. La ilaha illallah, la ilaha. Okey. So, kita tahu itu hadis Tapi hari ni realiti kita bertahlil masjid kan, jemput orang bertahlil kan. Kenyang ke lapar? Kan? Lepas tahlil baca Yasin, minta air, haus kan. Macam mana maksud hadis ni? Okay. Jadi bacaan pertama secara miracle, secara khawarikul adah, secara ajaib dia kenyang dan hilang haus. La ilaha illallah. Yang keduanya, bacaan hadis ni adalah ketika Dajjal keluar nanti, semua orang akan rasa depression, anxiety. Cuba Dajjal atau depression. Cuba tengok simptom orang depression atau anxiety. Dia tak akan keluar rumah, takut, tak apa semua. Zikir akan menenangkan jiwa dia sampai dia boleh berfikir, tak apa. Tak ada makanan ni, tanah ubi lah. Ubi berapa hari dah boleh besar, itu tanah ubi. Sebab tu zikir jadikan kenyang. Dia menyebabkan orang boleh tenang, boleh fikir dengan baik, boleh menghilangkan anxiety. Sebab tu anxiety, depression, ubat yang paling bagus zikir. Dia beri ketenangan berdasarkan hadis ni. Kalau ikut Imam Mahdi menang dalam 7 tahun, lepas tu Dajjal 40 hari je. Tapi 40 hari tu rasa bertahun. Dia tak lama. 40 hari ni sebulan lebih lah Sebulan 10 hari Okey. Wallahualam. Okey, jom segitu saja. InsyaAllah panjang umur rezeki jumpa lagi.